Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, this is our table of content. Green building yang dikenali sebagai bangunan hijau yang merujuk kepada bangunan yang direka bentuk, dibina dan dikendalikan dengan mengambil kira kelestarian alam sekitar. Matlamat utama bangunan hijau ni ialah untuk mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar dan meningkatkan kualiti hidup penghuni. Ini topik pertama kami ialah pemanasan, pengudaraan dan penyamanan udara. Ia merujuk kepada sistem yang digunakan untuk mengawal suhu, kelembapan dan kualiti udara dalam bangunan atau ruang. Sistem ini juga penting dalam memastikan keselesaan pengguna dan kualiti udara yang baik di dalam bangunan. Pemanasan iaitu untuk meningkatkan suhu pengudaraan dalam ruang terutamanya semasa cuaca sejuk. Yang kedua, pengudaraan untuk memastikan aliran udara yang baik untuk mengeluarkan udara kotor. Yang ketiga, penghawa dingin untuk menyejukkan dan menstabilkan suhu udara serta mengawal kelembapan dalam ruang. Kebaikan sistem pemanasan, pengudaraan dan penyamanan udara. Yang pertama ialah kualiti udara yang lebih baik. Yang kedua, kecekapan tenaga dapat dipertingkatkan. Yang ketiga, kesan kepada alam sekitar. Keburukan yang pertama ialah kesan kepada alam sekitar, peningkatan pelepasan karbon. Yang kedua, penggunaan tenaga tinggi. Yang ketiga, kos pemasangan tinggi. Yang kedua, membina sistem pengurusan tenaga atau dikenali sebagai BEMS, iaitu sistem yang digunakan untuk memantau, mengawal dan mengurus penggunaan tenaga dalam bangunan. Tujuan utamanya ialah meningkatkan kecekapan tenaga, mengurangkan sisa tenaga dan memastikan operasi bangunan yang lebih mampan. Kebaikan membina sistem pengurusan tenaga. Yang pertama, peningkatan nilai bangunan. Yang kedua, mengurangkan kesan alam sekitar dengan membantu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Yang ketiga, pemantauan dan analisis masa nyata. Kelemahannya pula ialah yang pertama, isu keselamatan cyber. Yang kedua, kebergantungan kepada teknologi. Yang ketiga, pergantungan kepada sumber elektrik. Tajuk yang ketiga ialah pengumpulan dan penukaran tenaga boleh diperbarui aktif, merujuk kepada proses pengumpulan dan menukar tenaga yang diperoleh daripada sumber semula jadi seperti matahari, angin, air atau biogesim untuk digunakan sebagai tenaga elektrik atau bentuk tenaga lain. Kebaikan yang pertama ialah mengurangkan kesan alam sekitar untuk mengurangkan pencemaran udara dan kesan perubahan iklim. Yang kedua pula, sumber tenaga boleh diperbarui dengan teknologi seperti solar dan angin. Yang ketiga, pengurangan kesan sampingan tenaga yang diperbarui secara amnya. Keburukannya pula ialah yang pertama, kos penyelenggaraan. Kedua, pembinaan memerlukan ruang yang luas. Yang ketiga, kebergantungan kepada cuaca. Program dan cabaran budaya hijau. Di Malaysia, program budaya hijau mendapat perhatian ketika negara berusaha untuk menanggani isu alam sekitar dan membina masa depan yang lebih mampan. Program ini sering mempromosikan amalan mesra alam dalam pelbagai sektor termasuk perniagaan, pendidikan dan pentadbiran. Seterusnya, program My Carbon. Inisiatif ini bertujuan untuk mengelakkan perniagaan, mengukur, mengurangkan dan mengimbang pelepasan karbon mereka. Program ini menawarkan pensijilan kepada syarikat yang secara aktif mengurangkan jejak karbon mereka dan melabur dalam teknologi hijau. Cabarannya pula ialah kekurangan kesedaran dan pendidikan. Walaupun terdapat pelbagai inisiatif hijau, kebanyakan penduduk masih tidak menyedari kepentingannya. Amalan lestari tidak diterima secara meluas di peringkat akar umbi kerana kurangnya pendidikan tentang pemeliharaan alam sekitar dan faedah jangka panjang kehidupan hijau.